Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum ini tiada malam dan tiada siang bagi mereka. Makanan mereka makanan orang sakit. Tidur mereka tidur orang yang tercungak-cungak. Bicara mereka bila ada darurat. Siapa yang mengenali Allah, keluh lisannya. Akan tetapi jika Allah mahu disebarkannya sehingga dia bertutur tanpa cara, tanpa alat, tanpa susunan, tanpa tunggu, tanpa sebab. Tidak ada beza antara lisannya dan jari telunjuknya. Kalau begitu, itulah yang dikatakan keadaan tanpa hijab dan ikatan, tanpa pintu dan penjaga pintu, tanpa izin dan minta izin, tanpa kebenaran dan tidak ada pemecatan, tanpa syaitan dan tanpa penguasa, dan tanpa benak dan cap jari terlebih dahulu. Kemudian berkata Sidi Jilani lagi, telah kecewa siapa yang gaib pada malam hari ini. Telah kecewa siapa yang gaib pada hari ini. Memang hal ini tidak mudah berlaku pada langkah pertama. Kemudian nanti dia akan berlaku juga. Mula-mula hendaklah engkau keluarkan dirimu dari rumah kewujudanmu. Sesudah itu perhatikan nikmatnya dan katakanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika berdiri di pintunya, katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Kemudian sesudah melihatnya, ingat firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah dirimu kepadanya. Sesudah melihatnya, tidak boleh engkau kaitkan semua nikmat yang diberikan kepadamu kepada selain dia. Kelak menjadilah engkau seorang musyrik, yakni mengkongsikan Allah dengan yang lain. Dan kerana itu engkau dicap orang yang mengubah nikmat-nikmat Allah. Kelak balasannya Allah akan mengubah nikmatnya kepadamu. Ikat pinggangmu baik-baik dan kembali, yakni bersihkan dirimu dan bertaubat. Jangan kira dengan zahirmu sehingga engkau bertaubat dengan batinmu, dan kau sucikan benakmu kepada Tuhanmu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah membicarakan tentang hijab yang menghalang seseorang daripada sampai kepada Allah, maka hijab ini perlu diatasi, dikenal pasti dan diatasi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini akan terus dihalang oleh hawa nafsu dan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana manusia tidak mampu untuk mengatasinya,
Maka selagi itulah halangan dan hijab itu akan terus terbentang di hadapannya. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa aku bertakbir dengan 5 takbir. Maksud aku bertakbir dengan 5 takbir, yakni aku memohon pertolongan Allah untuk mengatasi 5 perkara ini. Kabbartu 5 takbirat. Aku bertakbir pada Allah. Allahu Akbar. Kita kan kalau nak mengatasi sesuatu, ketakutan di hadapan kita atau sebagainya, kita pun bertakbir Allahu Akbar, supaya kita dapat melepasinya, supaya kita dapat terselamat daripadanya. Kalau tiba-tiba ada satu kesukaran, bagi kita melepaskannya, kita kata Allahu Akbar, supaya terlepas. Lalu kata seorang ulama, aku bertakbir dengan 5 kali takbir. Yang ni aku bertakbir pada Allah untuk terlepas daripada 5 perkara ini. Yang pertama, aku bertakbir daripada dunia, supaya aku dapat melepasi dunia. Bila melihat dunia, aku berkata Allahu Akbar, supaya aku terlepas daripadanya, daripada tipu dayanya, belitannya, penipuan yang mempersonakannya, supaya ia tidak menghalang kita untuk sama sekali dekat dengan Allah, beribadat kepadanya, untuk kita mengenali Allah Ta'ala. Kita tidak mahu menghabiskan usia kita di dunia dalam keadaan kita tak kenal Allah, sedangkan kita akan kembali pada Allah. Kita tidak mahu hidup di dunia ini dengan keadaan kita melupakan perintah Allah, sedangkan kita akan dihisap di hadapan Allah. Kita tidak mahu hidup di dunia ini dengan kita melakukan semua larangan Allah, sedangkan kita akan kembali ke pangkuan Allah. Maka setiap kali, kata ulama ini, aku melihat dunia yang merentasi, yang merentangi, aku berkata Allahu Akbar, dan dilepaskan aku. Dan yang kedua, aku bertakbir pada makhluk. Kabartu alal khalqi. Kita tengok manusia-manusia yang mungkin menghalang kita, kita kata Allahu Akbar. Contoh, kita berjalan, tengok harimau depan, tuan-tuan nak cakap apa? Harimau depan menakutkan, kita kata Allahu Akbar, supaya kata-kata tadi menakutkan dia dan memberi semangat kepada kita, menyelamatkan kita darinya. Maka bila kita tengok manusia, kita bimbang, kita dah comel, kita dah okey, manusia ini yang menggelincirkan kita kembali. Asal kita dah ingat Allah, asal kita dah taat Allah, asal kita sudah jauh meninggalkan perkara yang Allah larang, tapi dia ada manusia yang terus mempengaruhi kita, yang menghilangkan kemanisan ibadat, bukan menghilangkan masa untuk kita taat, bukan menghilangkan rasa takut kita kepada Tuhan pencipta kita. Ini makhluk yang kita sebut hijab yang kedua sebelum ini. Maka kata ulama, setiap kali aku melihat makhluk, aku bertakbir Allahu Akbar, maka aku terlepas daripada kejahatan mereka, yang kita tak tahu bagaimana pengaruh orang ni pada kita. Selalu kita dengar bila kita cerita anak-anak kita nakal sebab apa? Pengaruh kawan, pengaruh geng dia. Dan kadang-kadang isteri cerita, Ustaz, suami saya tu terpengaruh kawan dia tu jadi macam tu. Biasa dia tak macam tu. Yang suami pula kata, Ustaz, isteri saya ni dia terpengaruh geng dia tu. Biasa dia tak macam ni, mungkin terpengaruh kawan-kawan dia. Kita akan berkata demikian. Maka kata ulama ini, waktu mana aku melihat manusia, makhluk, aku bertakbir pada Allah, Allahu Akbar, supaya aku lepas daripada segala tipu daya makhluk ini. Yang keempat, aku bertakbir pada diriku sendiri. Yang ketiga, aku bertakbir pada diriku sendiri. Tuan-tuan sekalian, tadi kita sebut kita takbir bila melihat dunia dengan maksud jangan kita kena tipu. Kemudian kita menyebut kita takbir bila melihat makhluk. Yang ketiga, kita takbir melihat kehendak diri kita sendiri yang boleh membinasakan kita. Kehendak kita asyik nak tidur je, rugilah kita. Patut bangun qiyamul lail, patut baca Quran. Kehendak kita ni tuan-tuan asyik makan je, maka rugilah kita. Duk habis masa ke makan, ke minum. Maka kita nak lawan kehendak kita. Kehendak kita nak main je, rugilah kita. Kadang-kadang dah masuk usia 40, 50, masih lagi banyak masa bermain. Malam main futsal, hari Minggu main badminton.
Kemudian main tu, main ni. Umur dia 40 ke atas, 50, 60. Dia tak nak lagi pencing. Tuan-tuan, pemain antarabangsa masuk 30 dah pencing belaka dah. Mereka pun tahu ni bukan waktu main ni. Tak boleh main. Kita masih 40 baru nak start main. Beli jersey, beli kasut bola, nak start semangat Piala Dunia sah. Baru nak start berlatih bola. Tuan-tuan, ini kita bimbang. Jadi kita tiba-tiba cenderung pada benda-benda yang tak layak pada usia kita. Bukan usia kita. Tiba-tiba diri kita ini berkehendak pada perkara yang bukan kemampuan kita. Tiba-tiba diri kita ini melakukan perkara yang bukan waktunya kita buat benda tu. Jadi kita bimbang kehendak-kehendak diri yang boleh merosakkan kita. Biar kehendak diri kita sesuai dengan waktunya, bukan sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan ketaatan kita pada Allah dengan usia macam ni. Dia masuk usia 40 tahun, 50 tahun, duk minat ada hobi-hobi yang merugikan agama kita. Rugi. Ada hobi baru pula ni, hobi agak trending misalnya, maka dia pun mula habis masa dengan benda-benda macam ni. Dan ini kehendak diri yang kita patut bertakbir pada Allah. Moga kita tak terpengaruh. Dan yang keempat, aku bertakbir bila melihat taat aku sendiri, supaya aku tak terpesona. Saya dah banyak buat ibadat. Kita dah syok sendiri. Sebab bulan lepas dah pergi Mekah, ni bulan ni nak pergi Mekah lagi. Banyak tu. Tentu setiap kali kita melihat amalan kita macam banyak, sebut Allahu Akbar. Tak banyak tuan-tuan, tak banyak. Sekalipun kita umur 80 tahun dan taat, tak banyak. Tapi bila mana kita buat maksiat walau sekejap, rasakan lama, banyak kita buat maksiat. Sebab itu kata seorang ulama, aku bila melihat taat aku, sedangkan usia aku 73 tahun dalam taat, aku rasa macam satu saat. Tapi bila aku melihat dosa ku walau sekali, seperti umurku, yang umur buat dosa itu seperti umur Nabi Nuh. Maksudnya tuan-tuan, kata ulama ni, saya buat ibadat ni dah 73 tahun, tapi saya rasa macam sikit je saya buat. Tapi kalau saya buat dosa, saya rasa dosa tadi selama umur Nabi Nuh. Jadi kita tuan-tuan jangan terpesona dengan taat. Jangan pernah kata taat kita dah cukup. Waktu kita rasa cukup, takbirlah pada Allah, Allahu Akbar. Yang ni berlindung daripada rasa macam tu. Saya Ustaz, pagi subuh, lepas tu duha, malam maghrib, isyak, wacana, forum, bahasa banyak dah tu. Jangan. Tentu kita kalau banding dengan apa yang Allah janji dengan syurga, apa yang Allah janjikan kita dengan balasan, kita akan dapati apa yang kita buat ni sikit. Tentu saya bagi satu perumpamaan. Kalau kita tahu harga rumah tu, kita nak beli rumah ni, harga rumah tu katakan 5 juta. 5 juta harga rumah. Kita dah kerja sungguh-sungguh, lalu kita tengok baru 100,000, kita akan rasa jauh lagi, tak boleh beli. Jauh, ni rumah 5 juta, kita 100,000 baru, berpuluh tahun pula nak kerja. So kita bila tengok usia kita 70 tahun dah habis dan mentaati Allah, tengok syurga yang abadi, tak mungkin cukup benda tu. Sebab tu kita jangan mengira amalan kita banyak mana, terus beramal. Bukan belajar lupakan kebaikan kita. Kalau kita pernah sedekah semalam, lupakan seolah-olah kita tak pernah sedekah. Kalau kita pernah tahajud semalam, seolah kita tak pernah tahajud. Seolah kita berazam dengan azam baru untuk tahajud malam ni. Bukan berazam baru untuk sedekah hari ini. Bukan berazam baru untuk perbanyakkan solat sunat. Azam baru untuk buat baik kepada makhluk, beri manfaat pada makhluk. Supaya dengan itu kita dapat buat kebaikan. Maka bertakbirlah, yang ini berlindung pada Allah. Daripada kita duk melihat akhirat, melihat amalan taat kita, seolah-olah rasa banyak, rasa, sehingga setengah mereka seperti tidak malu untuk merasakan dia lebih mulia pada orang lain. Tuan-tuan, perasaan rasa mulia pada orang lain, ini satu gangguan syaitan yang disebut sebagai talbisul iblis, belitang iblis pada kesan taat kita, pada
manipulasi iblis pada taat kita pada Allah. Dia manipulit. Kamu dah amal bagus. Jarang orang macam kamu beramal sampai tahap ni. Lalu dibelitnya kita dengan permainan ujub pada diri sendiri. Lalu kita mula mengambil atau merasa comfort. Macam dah selesa. Saya dah okey. Lalu dia lupa taubat. Dia lupa untuk mohon ampun. Lalu dia mula memandang rendah orang lain. Bahkan menghina orang lain tanpa disegang silu. Sebab kita buat ibadat, bukan dia tak pernah beri lesen kepada kita untuk menghina orang lain. Tapi ia sebagai satu dorongan untuk orang lain. Contoh tauladan yang baik. Tapi bukan satu lesen untuk kita kerja orang. Tak ada. Kita tak pernah diberi lesen oleh Allah untuk menghina orang. Melainkan orang yang menghina agama Allah. Siapa yang menghina agama Allah, ya, Allah bagi lesen kita menghina dia. Kalau dia menghina agama Allah, kalau dia berhenti menghina agama Allah, maka kita kena berhenti cepat. Tak boleh lagi kita teruskan. Dia berhenti, kita berhenti. Umpama kita berperang, bila musuh lawan, kita lawan. Kalau dia tak nak lawan, kita masak. Kita tidak terlalu, kita katakan overreact, tindakan yang melampau lebih pada dia. Dan yang kelima, kata ulama, aku bertakbir pada akhirat. Maksud takbir pada akhirat, kita duk rasa macam dah ahli syurga, rasa mesti dapat pahala banyak tu. Pada akhirat kita, pasti akhirat kelak, saya ni mungkin orang paling special. Mungkin bertakbirlah. Tadi kita sebut, jangan melihat taat kita banyak. Sikit. Katakan taat kita sikit berbanding usia kita. Yang ni bertakbir pada akhirat. Yang ni seorang yang menyangka pada kedudukan yang mulia akhirat kelak. Dia pada kedudukan pemberi syafaat. Sebab orang pun datang jumpa dia ni, nanti tolong beri syafaat kat saya kiamat kelak. Beres, boleh. Dia sudah melihat kedudukannya. Kata kita tak tahu kedudukan kita. Allah sentiasa mengingatkan kita. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sesekali kamu membersihkan dirimu. Jadi mengangkat dirimu. Allah lebih tahu siapa yang dekat dengannya. Dan kita memanglah berusaha untuk dekat dengan Allah. Tapi kita tak boleh kata saya dekat dengan Allah. Saya berusaha untuk dekat dengan Allah. Allah menerima pendekatan ini. Tapi untuk kita berkata, sebab itu kita tak boleh selesai kalau seorang datang, nanti kalau tak jumpa saya kat syurga cari saya. Kalimah tu tak boleh jadikan kita selesa. Bukan kita kata saya takut saya yang macam tu, awak kena cari saya. Saya takut saya yang macam tu. Saya tak berani kata. Kalau awak kata pada saya, kalau tak jumpa saya kat syurga, tolonglah cari saya. Tetapi kalimah ini menakutkan. Ya, betul dia boleh sebut macam tu. Kita tak kata yang sebut tu salah. Tapi yang mendengar kalimah itu, yang diarahkan padanya, maka jangan terpesona perkataan ini. Bukan kita sendiri tidak mengetahui. Apakah kita yang mencari atau kita yang dicari? Apakah kita yang hilang atau kita mencari orang yang hilang? Kita bimbang-bimbang akhirat kelak, kita yang hilang daripada mendapat rahmat Allah. Kita yang hilang daripada mendapat kelembutan Allah. Kita bimbang. Sebab itu kita tak pernah melihat kedudukan akhirat. Kalau itu kata ulama, bila mengingatkan akhirat, aku bertakbir pada Allah. Jangan ada perasaan macam tu. Maka ini benda-benda yang juga hijab untuk kita kembali pada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kaum ini kaum yang dekat dengan Allah ini, dia tidak ada malam, tiada siang bagi mereka. Tak ada malam, tak ada siang. Maksudnya dia tak ada istilah rehat dalam istilah malam dan siang. Dan kalau kita malam tidur, siang kerja. Istilah malam dan siang tidak ada. Dia istilah ialah usianya untuk mentaati Allah. Sebab itu mereka melihat secara semua perkara yang ada sekeliling mereka untuk taat. Kata ulama, bahawa semua bumi ini bagi orang beriman adalah masjid. Dan semua hari bagi orang beriman ialah hari Jumaat. Dan semua bulan bagi orang beriman ialah bulan Ramadan. Kata ini syiar mereka. Semua bumi ini adalah masjid. Maksudnya sentiasa mereka melihat mereka nak beribadat pada Allah. Dia tak tunggu pergi masjid barulah tu ambil rehat, ambil Quran, baru nak itu. Dia tak ada istilah melihat
pada satu masjid yang jauh untuk ibadat. Dia melihat semua bumi Allah ini masjid. Semua. Dia mungkin boleh solat di pasar, dia mungkin boleh solat di tempat kerjanya, dia buat ibadat di rumahnya. Baginya ini semua masjid untuk aku sujud pada Allah. Dalam hadis Nabi menyatakan, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida. Allah jadikan semua bumi, atas semua bumi ini adalah masjid bagiku. Contoh, kalau orang Kristian, kalau tak jumpa gereja tak boleh sembahyang ni. Kalau orang Hindu tak jumpa tokong, kuih, tak boleh sembahyang mereka. Tak boleh buat perkara tu. Orang beriman, kalau tak ada masjid pun boleh sembahyang. Kat mana pun. Atas kapal, kita solat. Atas kapal terbang pun masjid kita. Kita hampar, kita solat. Tempat kerja kita, kebun kita, ladang kita, baruh kita, yang ini ladang sawah kita. Semua tempat ini akan kita sujud pada Allah. Kita tak ada istilah tempat khas yang meminimumkan ibadat kita. Kita akan solat. Dalam store pun kita solat. Di dapur pun kita mungkin solat. Di mana-mana. Tetapi ini orang Islam yang faham. Sebab itu, kita orang Islam, bila sampai je waktu solat, maka kita tak kira kat mana kita akan solat. Kalau kita perlu solat dalam kereta, solat dalam kereta. Solat dalam kapal terbang, kapal terbang. Kereta api, kereta api. Kita tak kata pada pilot kereta api, boleh tak berhenti masjid sekejap saya nak solat. Kita tak akan kata pada pilot, panggil stewardess, panggil pramugari, tolong beritahu pilot, turun sekejap, kami nak solat ni, dah zuhur. Kita akan cakap macam tu. Bukan kita akan solat. Bila masuk waktu, kita pun Allahu Akbar. Kita cuma tanya pada pramugari, dah masuk solat belum? Itu je mungkin kita tanya. Kita tak mungkin suruh dia berhenti kapal terbang ke masjid untuk kita solat. Maka di mana pun kita solat. Solat tepi ni, solat tepi itu. Dalam hutan kita solat. Atas pokok pun kita solat. Ni banjir bah, solat dalam bah. Solat. Tak akan berhenti. Kata saya duk tengok, bila ada satu squad dipanggil squad Dhafadh, squad komando Hamas. Bila mereka buat operasi dalam laut, keduduk dalam laut dalam tempoh yang panjang untuk tidak dikesan oleh Yahudi, dan serangan mereka melalui laut, mereka solat dalam laut. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Yang solat dalam lubang tu jangan cerita ni, solat dalam laut. Dia pakai oksigen. Kan sudah masuk waktu solat, mereka solat. Tapi ini orang beriman. Orang beriman melihat semua bumi ini masjid. Satu. Dan semua hari ini Jumaat. Apa maksud hari Jumaat? Yang kita maklum hari yang paling mulia dalam seminggu, Sayyidul Ayyam. Hari kita memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Hari kita akan awal ke masjid. Hari kita akan perbanyakkan taat. Kita solat pun panjang, ada sujud sajdah. Maka kita melihat si hari kita ini hari Jumaat, untuk kita muliakan dengan taat. Dunia ini atau hari inilah hari Jumaat. Kita tak tunggu hari Jumaat lah, saya baru pergi masjid awal. Hari lain lambat sikit. Seolah-olah dalam kehidupan orang beriman tak ada beza harinya, melainkan ia hari ibadat. Dan yang ketiga, kata ulama', mereka melihat semua bulan-bulan Ramadan. Bulan semua Ramadan. Mereka tak lihat Ramadan tu Ramadan sahaja, semua bulan Ramadan. Maka dia dapat dalam kehidupannya, baik bulan ni namanya bulan Zulqaidah misalnya Zulhijjah, bulan Syawal, dia ialah bulan Ramadan dari sudut ibadat. Mereka qiyam sebagaimana qiyam Ramadan. Mereka berdoa sebagaimana doa Ramadan. Maka ini sifat orang beriman yang sebenar. Kaidah Syekh Abdul Qadir ketika mana menyebut golongan ini ialah tiada malam dan tiada siang bagi mereka. Yang ini tiada nisbah masa tertentu untuk ibadat. Semua masa untuk ibadat. Kita bukan kita maksudkan, oh ini ke maksud duduk masjid 24 jam. Bukan. Arti jiwa kita, diri kita, cara hidup kita. Sehingga kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku suka seorang tukang kayu, tukang gergaji, menjadikan gergajinya sebagai zikir, bukan tasbihnya.
Dan aku suka tukang jahit menjadikan jarumnya sebagai zikirnya. Jadi kalau dia jahit, subhanallah, 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 zikir. Dia tak perlu. Kita bukan ajar pegang tasbih lalu kita ahli ibadat. Tuh. Tidak, orang ni kata tak bertasbih. Sebab apa dia tak tasbih? Tak ada tasbih. Kata itu orang yang bercakap pada peringkat permulaan. Orang bercakap secara mukaddimah. Kan bagi orang ni tak ada buku, orang tak pandai dah dia. Tak, dia dah level atas pada buku. Kata Abdul Wahab Syarani, aku suka. Seorang memahami tasbih bukan dengan cara pahami tasbih pisahkan dirinya daripada dunia keperluannya. Tidak, kita tak pisahkan. Kita kerja macam biasa. Yang berperang lah. Yang beladang lah. Yang menoreh lah. Yang kelauk lah. Yang duduk bengkel lah. Kita tak akan ubah orang supaya duduk masjid. Tapi kita ubah orang untuk sentiasa merasakan dirinya berada di masjid. Yang ini mengingati Allah. Kata Abdul Wahab Syarani, aku suka kalau tukang gergaji, waktu dia gergaji itu dia tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sampai putus kayu. Ingat Allah. Aku suka tukang jahit sambil menjahit, dia berzikir dengan setiap jahitan. Setiap tusukan jarumnya adalah tasbih terbaik. Sama orang yang basuh pinggang sambil cuci pinggang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seumpamanya begitu. Tak adalah kita minta wirid zahir mulut. Kadang-kadang hati kita. Zikir hati. Kita nak siap yang melontarkan pukat sambil menyebut bismillah. Bila mendapat ikan alhamdulillah, itu zikirnya. Antara teba dan tarik pukatnya. Yang mengairkan lontar bismillah, dapat ikan alhamdulillah. Kalau tak dapat ikan innalillah. Maksudnya zikir. Itu tasbih dia. Jorangnya. Jalanya. Yang pegang steering bas. Setiap pergerakan dia zikir. Masuk dia. Subhanallah. Alhamdulillah. Bukan kita semestinya zahir lisannya. Mungkin hatinya. Sepanjang kilometernya ialah zikir. Tetapi ini baru kita namakan kepahaman dalam ibadat. Kan kepahaman dalam ibadat itu, dah saya nak jadi ahli zikir satu diberi tasbih. Yang 1000. Panjang. Leleh bawa ni jalan. 1000. Ya bukan kita kata tak boleh, silakan, tak apalah. Dah awak suka pegang tasbih. Tapi jangan kata orang tak pegang tasbih tidak berzikir. Mungkin langkah-langkah kakinya ialah tasbihnya. Mungkin. Awak tak tahu. Jangan menidakkan orang. Yang tak pegang zikir tasbih itu bukan orang yang berzikir. Jangan menidakkan orang. Sebelum kita mengetahui hakikat zikir itu. Mungkin langkahnya. Mungkin setiap ayunan buainya. Dua ayung anak. Rupanya dia berzikir. Kan mak kita dulu waktu ayung kita. La ilaha illallah zikir. Sambil ayung. Kau tak tidur lagi keras ayunannya. Artinya dia berzikir. Walaupun tak sambil tahan marah, okey lah. Zikir. Saya masih ingat waktu saya masih ingat umur saya dibuaikan. Dan bila saya meninggalkan buai. Masih ingat. Bila saya meninggalkan botol susu saya. Ada botol susu. Lepas dah besar sikit, mak ganti botol susu tadi dengan botol tadi di sini TO. Atau sirap. Tapi tetap nak minum dengan botol juga. Kita kecil. Sampailah bila mak tak bagi kita minum botol, dia akan kata ni, botol ni tikus dah ambil. Tak ada dah. Cara orang dulu cakap itu tikus. Kita pun dah tak fikir. Atau kita dipelekeh, kalau akan dah besar main buai lagi, kita pun rasa malu. Tapi kita masih ingat bila kita dibuaikan, maka zikir. Tak kira zikir apa pun, la ilaha illallah subhanallah, tak kira zikir apa. Tapi kita faham zikir itu untuk kita tidur. Tapi bagi ibu kita itulah amalan dia. Tetapi itu maksud pemahaman kita. Bukan saya katakan bila seorang itu ingat Allah, lalu dia menguncikan diri masjid. Tetapi kita ada zaman Rasulullah yang menjadi contoh kita. Mereka tak ajar kita begitu. Kita kena faham dengan benar. Kerana pentadbiran bumi ini dilakukan oleh orang beriman. Sambil menulis, mereka berzikir. Sambil mereka buat apa pun, mereka tak pernah lupakan. Inilah syiar orang beriman. Hari mereka hari Jumaat. Bulan mereka ialah bulan Ramadan. Dan bumi ini semuanya rumah Allah. Masjid semuanya. Kita akan solat di mana pun.
Bagaimana? Sebab itu dia tidak menjadi satu iltizam kita. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan terlalu proper sangat. Jadi susah. Bila nak solat kena mandi dulu, lepas tu tukar kain pelekat, lepas tu jadi macam susah. Solat pakaian ini tidak boleh beribadat. Akhirnya dengan keadaan pemahaman mereka tadi menyebabkan mereka tidak solat, mereka hampir keluar waktu. Saya tak boleh solat ni Ustaz, kena balik rumah dulu, mandi dulu, saling baju dulu, sampai keluar waktu. Akhirnya mereka terbiasa tinggal solat. Dengan pakaian yang kita pakai, silakan solat. Bila kita yakini dia tidak najis, boleh, tak ada masalah. Kita restoran solat. Rasulullah SAW tidak ada pengkhususan. Ini pakaian solat, ini pakaian kerja. Tak ada. Pakaian perang Nabi itu Nabi solat. Kemana Rasulullah gali parit, pakaian itu yang Nabi solat. Dengan berpeluh sebagainya. Sahabat-sahabat juga demikian. Umar bin Abdul Aziz, bila dia nak masuk bilik air, dia tukar pakaian dia. Setiap kali dia nak masuk bilik air, dia pun tukar pakaian dia. Akhirnya dia fikir, dia kata tak ada seorang pun sahabat Rasulullah yang aku tahu buat macam tu. Aku seorang. Apakah aku terlebih warak pada sahabat Rasulullah? Akhirnya ditinggalkan malam tu. Kan ada setengah orang, dia bila masuk bilik air, dia punya waswahnya lain macam. Dia terpaksa tukar. Itu nak musafir sehari je buat baju 4 helai. Pada orang lain musafir 4 hari baju selai tu dia pakai. Orang macam ni yang mudah musafir. Ni musafir 2 hari bawa beg kontainer. No. Dia punya waswah. Hanya kita nak pergi balik petang je. Ya ni pagi lain tengah hari. Kita takut najis ke apa benda. Tak, ini cara fikir najis. Saya selalu ingat ungkapan guru kami, almarhum Syekh Abdul Musif. Sentiasa mengajar kepada kami jangan berfikiran najis pada benda yang najis. Kita macam saya rasa baju saya kena najis, itu fikiran najis lagi. Hakikat tak. Dan para sahabat mereka juga masuk tandah macam kita. Masuk tandah, keluar tandah. Lagilah mereka istinja dengan batu sebahagian keadaan. Tapi pakai itu mereka solat. Rasulullah bila qada hajat, kemudian Rasulullah menyucikannya, kemudian Rasulullah pun solat. Tak ada pun Anas bin Malik siapkan pakaian lain pula. Ni yang Rasulullah pakai solat pula. Tadi kan dah qada hajat. Kita mungkin kena tarik tadi masih kencing, merecik lah apa. Ni otak najisnya lain macam berkembang. Cara pemikiran tak, dia mungkin tak masuk bilik air, takut merecik. Dah merecik belum? Rasa takut. Duduk tengok, merecik tak? Merecik tak? Artinya, cara olahan pemikiran tadi begitu menjadikan fitnah pada agama dia. Sedangkan ia cukup mudah. Dia taklah. Bukanlah saya kata kita ambil mudah, tidak begitu. Kalau memang stepek kena tarik, tak, ustaz kata ambil mudah biar. Taklah saya cakap macam tu. Yang zahirnya zahir. Tapi yang tak zahir jangan dizahirkan. Kita pun keluar je cek seluar. Ambil kantar cek. Oh tak ada. Ini pemikiran najis ini amat bahaya. Saya kata guru kami, bila kamu lalu di tempat tinggi, kat flat atau sebagainya, air pun jatuh. Kita baru tanya air kencing, siapa pula jatuh? Ini fikiran najis. Takkan air aircon. Kita tu kata ni air taik ni tu cium. Panggil kawan boleh cium sekali, kawan cium sekali. Dia nak confirm, double confirm. Air aircon ni. Tapi dia berfikir ni bukan air najis. Orang mana pula yang kencing atas tu? Kita fikiran kita. Setiap kali kita lalu bangunan sebagainya, bila menitis air dan sebagainya, kita mula berfikiran negatif. Tengok pula rumah kapit, dia air kencing babi pula dia. Terus muka lazar dia fikir. Fikirannya luar biasa. Dan ini cara berfikiran yang kita katakan boleh merosakkan agama dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, mereka yang sampai pada Allah ni makanan mereka macam makan orang sakit. Maksudnya bukanlah makan untuk matlamat berseronok, tapi sekadar untuk mereka punyai kehidupan. Ini yang kita sebut dalam istilah masyhur. Kita bukan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Maksudnya tuan-tuan, bukanlah makanan untuk matlamat kita, sehingga menghabiskan duit yang banyak. Misalnya menghabiskan masa yang tidaklah sampai peringkat itu. Kita tahu kenapa kita makan. Tidaklah berjam-jam hanya untuk habiskan masa makan, sehingga mengganggu waktu ketaatan kita pada Allah.
Dan mereka ini, kata Syekh Abdul Qadir, tidur macam orang tidur dalam air. Tahu-tahu kalau tapak karang pecah agar yang terselamat, mereka yang berpaut pada puing-puing yang masih ada, pada kita katakan benda-benda yang masih timbul pegang. Orang ni tidur tak? Tidur. Macam mana mereka tidur agak-agak? Waktu mereka pegang kayu yang terapung, lalu mereka tidur. Tidur mereka untuk jaga. Mereka tahu kalau mereka lena, mereka boleh tenggelam, lalu mereka mati. Maka kita pun tidur. Selalu orang beriman tidur dia untuk bangun. Mereka bukan tidur macam kita tidur melepaskan penat. Lagi tak habis penat, maka saya akan tidur. Akhirnya mereka ini tidur pukul 11 malam, mereka akan bangun 8 pagi, 9 pagi. Tak ada. Ni pakar kajian tidur. Selalu kita dengar tidur ni mesti awal, and then mesti cukup 8 jam, mesti selalu begitu. Kita katakan ia tidak semestinya begitu. Tentang tidur ni macam pelaburan. Kita tidak perlu melabur semua duit kita untuk kita dapatkan keuntungan. Kita pilih benda yang untungnya banyak. Bila kita nak buat investment, kita kena pandai ilmu investment, ilmu istismar. Dalam bahasa Arab ini pelaburan. Kadang-kadang kita tak perlu melabur banyak sikit, tapi untung banyak. Kita tak perlu keluarkan semua duit kita untuk melabur. Bukan satu tindakan cerdik. Keluar sebahagian, kita cari yang betul-betul syarikat power, saham kita yakin boleh naik tak, dan kita untung. Tentang tidur ni ialah tentang quality time kita, tentang penuh mandu kita. Tuan-tuan ngantuk, tuan-tuan tidur berapa jam? Ustaz, kalau saya ngantuk mandu, saya tidur 8 jam. Tak ada sebodoh, driver sebodoh itu yang bila dia memandu untuk satu ke destinasi, bila dia mengantuk dia pun berfikir nak tidur bagaimana, untuk berapa jam dan sebagainya. Tak mungkin. Dia dah fikir tidur 10 minit. Kadang dia pesan ke si abang tidur sekejap lah. Buat tidur sekejap. Sebab penat, jadi awak jangan ganggu. Anak-anak pastikan. Dia pun tidur. Akhirnya dia gerak bini dia pula. Ingat, so pesan bini dia. Bini dia tidur lama pada dia. Yang drivernya kadang begitu. Saya ingat ada sahabat saya, ingat saya ngantuk. Saya kata nanti kejut saya. Kejut saya nak tidur. Saya target 10 minit macam tu. Tidur. Tapi hari tu tidurnya lena sikit, lebih pada 10 minit. Yang saya pesan dia, dia tidur senyap lagi teruk pada kita. Kita pula gerak dia. Start itu saya tak percaya lagi suruh dia gerak saya tak akan suruh dia. Dia tidur lena pada kita. Jadi maksudnya ialah kalau tuan-tuan driver pegang steering, kalau tuan-tuan sebut tidur, kalaupun lama saya perlu tidur sejam, tuan-tuan takkan kata saya perlu tidur 1 hari. Tetapi itu tidur ahli ibadat. Kalaupun saya mungkin tidur lewat malam ni, misal katalah, tapi saya tahu saya perlu bangun subuh-subuh, saya mesti bangun. Kalau saya perlu qada tidur saya, atau perlu saya tidur lagi kerana hilangkan ngantuk, selepas saya selesai solat subuh. Tapi ternyata lepas solat subuh kita segar pula. Sudah makan sup, segar lah. Sembang-sembang sikit dengan kawan. Tu kita tak perlu tidur lagi. Sebab tidur ini berkaitan kualiti. Macam saya sebut pelaburan. Pelaburan tuan-tuan tak perlu labur banyak, tapi kualiti pelaburan. Betul cara melabur? Okey. Tak betul cara melabur, maka meleburlah kita. Habislah harta benda kita. Jadi masa tidur juga sama. Kita umur-umur dah nak menuju ke akhirat ni, maka kita tak mungkin tidur macam bayi tidur. 18 jam tidur macam baby. Bukan nak besar dah, nak mati. Maka kita kena tahu saya kena tidur berapa jam, keperluan tidur saya. Ya, memang kalau saya kata saya memang perlu tidur 8 jam, badan saya macam, silakan. Tapi kita sentiasa fikir berjaga pada waktu yang kita tak terlepas dalam ibadat kita. Saya tak mungkin terlepas qiyamul lail dengan usia macam ni. Saya dah tua. Saya tak mungkin terlepas solat jemaah saya. Saya dah tua. Kalaupun saya boleh tidur sebelum zuhur, tidur. Tapi saya dah fikir nak bangun zuhur. Kadang-kadang takut lena kat rumah, terus duduk kat masjid tidur. Tapi saya dibangunkan dengan azan. Misalnya, begitu cara orang yang sampai dengan Allah tidur mereka, bagaikan tidur orang yang tenggelam dalam laut. Yang saya bagi contoh kapal pecah. Ini dalam terjemahan disebut Al-Gharqa, tapi dalam terjemahan dia mudah, tenggelam dalam laut. Al-Gharqa ni orang yang hampir tenggelam, yang dia juga akan tidur. Sebab manusia ni dalam situasi apa pun dia akan tidur. Sebahaya mana pun situasi.
Kalau kita, kalau orang tu kapal pecah ni, tak mungkin dia tak tidur 2-3 hari. Dia tidur juga. Dan situasi mana pun, sebab mana pun orang tu tidur ialah satu benda yang keperluan diri dia. Dia akan tertidur sendiri. Dia auto tertidur. Walau dalam sebahaya mana pun. Kan itu naluri ataupun dururiyat, benda yang menjadi keperluan manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila mereka bercakap, boleh dibilang perkataan. Kata Atha' bin Abi Rabah, kami bercakap ni, sama ada suruh benda baik, atau cegah kemungkar, atau berzikir pada Allah, ataupun sekadar hajat yang kami perlu. Kami tak bercakap benda yang tak perlu. Tak betapa hari ini kita duk bercakap dalam Facebook banyak. Kita komen benda yang bukan masalah kita. Kita masuk campur semua urusan orang lain. Urusan rumah tangga orang lain kita campur. Urusan kehidupan orang lain kita campur. Kita lupa untuk memperbaiki diri kita. Hari ini orang habis masa untuk tengok hal orang lain sehingga lupa tengok diri sendiri. Akhir kerjanya duk belek halaman-halaman Facebook orang lain. Maka apa yang dibuat untuk hidup dia yang mendatang? Ini kerugian kita. Oleh sebab itu bila kita bercakap, tuan-tuan nak tulis dalam Facebook komen, biarlah benda yang ditulis oleh malaikat pencatat sebagai benda baik. Kita doakan untuk dia benda yang baik. Dia gambar tak sihat, kita pun syafaqallah, moga Allah sembuhkan awak. Atau kita ucap tahniah moga anak awak jadi anak yang soleh. Biar apa yang kita komen tadi, tuan-tuan, benda baik kita tulis, demikian malaikat mencatat benda baik. Ni komen hudu-hudu, komen tak takut dosa, kita bimbang. Dengan perkataan itu kita tergelincir ke neraka. Dan jangan terikut dengan cara orang. Kita ada acuan kita. Kalau tuan-tuan perlu komen, komenlah benda yang bermanfaat. Komenlah yang bersifat doa. Komenlah bersifat nasihat yang baik, tanpa kita prejudis pada orang tu. Nasihat yang baik, kemudian diterima. Kadang-kadang ada orang, bila seorang tu dia post sesuatu, maka dia nak tegur, dia akan inbox je. Dia takut teguran tadi mungkin aibkan dia, maka dia inbox. Dan orang ni pun bagus, bila dia tegur, dia tahu orang ni menegurnya dengan baik, maka dia pun buang, dia pun tak adil, edit apa yang tidak baik misalnya. Tetapi begitu cara kita bermuamalah. Jangan terikut dengan orang-orang yang lalai akaun palsu. Ni semua palsu ni, akaun palsu. Iman pun mungkin palsu ni, kebaikannya mungkin palsu. Jangan terdedah dengan orang-orang yang saya katakan menggunakan akaun palsu untuk buat maksiat. Dia menyangka orang tak tahu, tapi dia lupa Allah tahu. Orang tak kenal saya, akaun saya, muka pun muka tikus. Tuan ingat, mereka tak pernah tersalah catat. Ya, mereka tidak pernah tersalah catat. Mungkin saja manusia tak kenali kita. Ya, kerana bukan manusia sebenarnya mengadili kita. Yang mengadili kita Allah. Allah mengenali kita kerana Allah menciptakan kita. Ya, tak payahlah rasa macam selamat kerana saya tidak dikenali. Allah mengenali kamu, malaikat mencatat mengenali kamu. Maka perhatikan apa yang kita bercakap. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang kenal Allah, maka kelu lidahnya. Tetapi kalau kita kenal Allah, kita pun tak nak cakap banyak. Tuan-tuan, kita depan kita orang kita kenal, tuan-tuan nak cakap banyak ke? Kalau depan saya, ini Tok Guru besar, saya tak akan cakap banyak. Saya mungkin ceramah sekejap, saya berhenti. Saya tak mungkin meneruskan perkataan saya di hadapan orang yang lebih hebat, yang bagus. Kita master chef pandai masak. Tiba-tiba datang Tok Guru kita, lagi hebat daripada kita. Kita pun dah tak berani nak cerita buat masak. Biar dia bercerita. Sebab kita bukan lagi ahlinya di hadapan dia. Seorang yang mengenali Allah, maka ini menjadikan lidahnya keluh. Dia tak berani pun dakwa apa yang dia dapat ini daripada usahanya. Tak, ini dari Allah. Macam mana awak boleh macam ni, macam ni? Oh, ini kerana saya macam ni, macam ni. Panjang cerita. Sebab dia tak kenal Allah. Kemana dia kenal Allah, dia akan kata ini semua dari Allah. Seperti lidahnya keluh untuk berkata nisbah pada diri dia. Dia malu. Sebab saya pun buat macam awak buat. Tak ada beza. Saya kerja macam awak.
keluar pukul 8, balik pukul 5 petang. Saya pun, yelah kita pun sama level satu sekolah. Tapi Allah uji saya berrezeki yang banyak. Tapi bukan kerana kebijaksanaan saya. Tuan-tuan, malu kita nak kata kita bijak dan mencari rezeki. Ternyata orang yang berkata bijak, tiba-tiba Allah uji rezekinya tak ada. Maka dia nak kata dia bodoh. Dia boleh tak mengaku dia bodoh lepas tu. Kalau waktu berjaya orang kata dia bijak dan dia sendiri kata dia bijak, tapi ketika mana dia gagal, boleh tak dia kata dia bodoh? Sebab itu tuan-tuan, kita bila kena Allah, semua nikmat itu kita akan sandarkan pada Allah dengan cepat, tanpa kita letak apa pun kredit untuk kita. Tak ada sebab saya bangawal, sebab saya bijak, saya study business. Tak ada. Allah bagi. Itu keluh lidah. Ini ilmu awak ni mana? Tak, Allah bagi. Kalau Allah nak ambil sekarang, Allah ambil. Saya jadi nyanyok, saya jadi pelupa, dan mungkin lebih teruk saya boleh jadi gila. Tak ramai orang bijak pandai tiba jadi gila. Apa nilai ilmu kita kalau Allah nak ambil semuanya? Tak ada nilai. Ni baru pandai sikit, saya lah pandai. Dia tak pandai, tuan-tuan. Lihat bagaimana malaikat mengajar kita tawaduk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci-Mu ya Allah, kami tak ada ilmu melainkan apa yang Kau ajar. Ilmu yang kita ada ni apa yang Allah ajar. Allah boleh ambil balik dengan sekejap. Sebab itu Allah ingatkan kita dengan penyakit kita manusia. Apa dia? Lupa. Nyanyok. Penyakit tua kita. Saya kata saya jumpa seorang profesor yang zamannya popular dan terkenal. Sewaktu saya mendekatinya, ternyata saya mengetahui dia sudah nyanyuk. Dia bercakap benda sama yang kepada saya. Saya sama-sama jogging, sembang. Kalau kita kan boleh nilai orang tu nyanyuk tak nyanyuk, cakap. Seorang profesor penuh sudah mendapat martabat tertinggi dalam disiplin ilmu dari sudut ilmu manusia. Tapi tuanya berkesudahan, itu tak ingat, ini tak ingat. Maka kita menginsafi juga, kita mungkin akan sampai umur dia, ataupun mungkin lebih cepat pada dia. Supaya kita tahu nisbah ilmu pada diri kita, nisbah palsu. Nisbah ilmu itu pada Allah. Nisbah cerdik pada diri kita, nisbah palsu. Nisbah kurnia Allah itu yang realitinya. Sebab itu orang kenal Allah, keluh lidahnya untuk memuji dirinya, melainkan dia akan memuji Allah. Keluh lidahnya untuk menunjukkan adanya campur tangan dia, melainkan ia semua daripada Allah. Ini orang kenal Allah. Kalau sebut awak ni comel, tak berani kita sebut saya comel. Ini kurnia Allah. Tak adalah kata awak ni comel, memang keturunan saya semua comel-comel belaka. Kejap je ni accident, tertonyah muka habis. Dan orang lebih takut tengok muka dia berbanding muka harimau. Seteruk itu kita jadi ya. Bila kita lupa ini semua ujian Allah. Baik comel kita, baik pandai kita, baik gagah kita. Ada seorang tu gagah, dia pun tarik kereta, tunjuk gambar pegang rifle gagah. Dengan usia muda, tiba-tiba Allah uji dia, dia bangun tidur kena stroke. Akhir badannya mula melidih. Pada usia yang muda, bukan umur. Pada usia ketika mana dia berbangga dengan abdolat, dengan bicep dia besar, Allah uji, keesokannya stroke. Terus badannya makin melidih. Halus. Orang tunjuk gambar zaman dia maskulin kuat. Apa nilainya? Kalau Allah Ta'ala nak ambil, please. Sebab itu perlu lidah kita untuk berbicara tentang kita, sehingga kita lebih rasa selamat berbicara tentang Tuhan. Saya tak rasa selamat berbicara tentang saya pandai didik anak. Saya tak rasa selamat. Saya cukup takut Allah menghukum saya dengan cara percakapan saya. Saya tak boleh kata saya pandai uruskan ni. Saya takut. Saya memang Allah hukum saya dengan kegelojohan saya bercakap, menisbahkan sesuatu pada diri saya, sehingga saya lupa pada Allah, Tuhan saya. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah sentiasa menisbahkan dengan Allah dengan cepat. Dia tak fikir. Terus Allah. Biar orang nampak Allah. Kita ni sandar pada Allah, tapi nak suruh juga nampak kita sikit. Saya pun sebenarnya ada. Kita juga nak nampak. Tapi selagi mana kita nampak diri kita, maka kita tak akan mendapat kedudukan yang sempurna di sisi Allah.
Lepas tu Syekh Abdul Qadir kata, nak sampai tempat ini, buang kewujudan dirimu. Kita tak nampak kita, nampak Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila Allah menghendaki kita, Allah yang akan gerakkan lidah kita untuk bercakap, ilham kita, ilmu kita. Bukan Allah akan jadikan orang lain bercakap untuk kita. Bukan isyarat kita dengan perkataan kita sama. Tentang orang yang Allah nak beri dia petah bercakap, kadang-kadang dia tak perlu pun bercakap dengan perkataan yang biasa orang guna. Dengan isyarat telunjuknya, dia seperti bercakap fasih seperti lidahnya. Cukup isyarat telunjuk dia. Kalau kita kan nak menggambarkan kita ni berpegang pada kekuatan tauhid, kita bergambar kita buat macam ni. Macam ni. Untuk tunjukkan keyakinan kita, telunjuk. Tetapi bila kadang-kadang kita dah bos, kita nak suruh anak buah kita, kita tak bercakap, ambil, tunjuk je. Tunjuk je. Tengah duduk makan, kerja kita tunjuk. Kita tak cakap. Tunjuk kita sefasih lidah kita. Maksudnya dah faham. Seorang tunjuk, dah faham. Ni kalau dia cikgu tunjuk je. Terus budak tu bangun, dia tahu tunjuk tu masih bangun. Cikgu tu tak perlu keluarkan suara jerit, dia tunjuk tangan. Kalau dia nak marah anak dia, kata, dia tak perlu kata, jangan buat, dia macam ni. Dia buat macam ni, anak dia terkencing lah. Kadang-kadang tunjuk pun tak, mata je. Buka je sikit kelopak mata, terus berkenai mata anak dia. Tak tengok anak. Anak tengok ke ayah dia, menangis, takut. Sefasih lidahnya, dengan gerakan matanya. Itulah bila orang Allah nak angkat dia, maka dia sampai peringkat dia tak perlu kata-kata dia. Telunjuk dia mungkin, isyarat dia mungkin, bukan wajahnya mungkin. Para sahabat kata, kami tahu Rasulullah tak suka melalui wajahnya. Nabi tak perlu kata, aku tak suka. Tapi bila wajah Rasulullah berubah, mereka tahu Rasulullah tak suka. Mereka cukup tahu ni Nabi tak suka. Padahal Nabi tak kata pun, saya tak suka. Tak ada. Mereka tahu, maka mereka cepat-cepat mencari redha. Kembali mencari redha Nabi SAW. Mencari, dikatakan, biar Rasul kembali ceria dengan mereka. Tengok wajah Rasul, tahu tak setuju, tahu marah, tahu Rasul tak berminat, semua daripada wajah. Di sini bila Allah Ta'ala nak jadikan seorang itu dipahami, maka orang ini kadang-kadang tidak perlukan kepada perkataan. Bukan kadang-kadang dia tak perlukan pada izin, dia tak perlukan pada semua apa yang disebut sebagai birokrasi, tak perlu. Orang bila sampai ke tahap ini, dia tak perlu pada izin, dia diizinkan. Dia tak perlu pada pintu, kerana semuanya pintu. Dia tak perlu kepada penjaga pintu, dia punyai akses yang luas di sisi Allah SWT. Dan dia tak lagi pandang syaitannya, sebab dia terlalu sibuk sehingga tak dapat melihat syaitannya. Kerana dia betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah. Kerana kita, bila kita fokus sesuatu, maka kita tak peduli apa yang berada kiri kanan kita. Dan kiri kanan tak mampu mengganggu apa-apa. Sebab itu bila Rasulullah naik ke langit, maka terdengar panggilan demi panggilan. Panggil, wahai Muhammad, tunggu jap. Jibril kata, teruskan, jangan dengar. Dia kata, wahai Muhammad, tunggu kejap. Jibril kata, jangan dengar, teruskan. Sehingga sampai satu waktu, satu tempat, maka Jibril berkata, yang panggil pertama itu dunia, yang panggil kedua itu Yahudi, itu Nasara. Jibril kata, fokus, jangan peduli pada itu. Tetapi bila seorang benar-benar fokus kehidupannya untuk mentaati Allah, maka syaitan tidak lagi berkuasa untuk mengatasinya. Dan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Dan ini pengakuan iblis sendiri. Bila iblis berkata, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, akan kusesatkan semua hamba-Mu wahai Tuhan, melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Aku tahu aku tak boleh buat apa-apa. Dan Allah sebut dalam Quran, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, hamba-Ku yang sebenar, kamu wahai iblis tak akan menguasai dia. Tak boleh ganggu pun, tak boleh. Nak suruh bangun lambat, jangan bangun, tak ada, dia bangun bangkit tanpa mendengar pun suara gangguan. Kita kan kalau tidur dengar lagi suara gangguan, tidur dulu, baru pukul 4:30. Subuh sekarang makin lewat 6 pagi. Ustaz tu pun solat lambat. Ni suara setan. Itu datang masa kat rumah,
Macam itulah tiap-tiap hari. Tak berubah perangai ni. Komak muka dia pun keluar. Kerana kita masih mendengar suara syaitan. Dan kata nanti pergi awal. Hari ni pun Ustaz macam tak ada tu, Kuala Lumpur tu. Jangan pergi. Suara syaitan tu. Dia terus dihalang dengan suara-suara tadi. Kata orang yang fokus hidup ni, dia tak dengar suara ni. Waktu mana dia bangun malam, maka dia bangun. Seperti tak ada suara berkata tidur dulu, awal lagi tak ada, bangun. Solat. Dia tak dengar orang kata solat sikit-sikit sudah, kan dah banyak solat. Nanti kan terlebih wali pula. Sikit-sikit. Tak ada, solat. Dia dah letak satu angka, dia perlu solat banyak ni. Dia solat. Baca Quran. Tak ada syaitan yang boleh ganggu dia. Syaitan kata dah banyak kau baca. Semalam pun dah banyak. Tak, dia teruskan. Sampai perhentian yang dia nak. Kalau dia nak kata sejuzuk, maka sejuzuk. Tidak ada pun boleh ganggu dia. Straight. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala dah pelihara daripada sebarang gangguan syaitan. Tapi saya katakan tadi, kalau kita tidur, masa dengar orang kata tidur dulu, panjang lagi. Malam panjang, sebagian disebut dalam hadis. Seorang bila tidur, kata Nabi SAW, bila dibangkit, sedar je, maka syaitan berkata, alaika lailun tawil farkut. Malam masih panjang, tidur dulu. Suara itu syaitan tak guna suara dia, dia guna suara kita. Kalau syaitan tu guna suara dia, kita terus bangun. Suara siapa cakap ni? Tengah tuan-tuan tidur, bangun, terkejut, tiba dengar suara. Tidurlah, malam masih panjang, terus bangun. Terus berzikir, baca ayat kursi, terus jadi alim. Tapi kita dengar suara tadi. Syaitan di copy paste suara kita, jadi suara kita. Oh panjang, semalam pun kita kan tidur lewat. Kan semalam ada azan, biar orang lain pula azan. Syaitan. Asyik kita je azan, tension juga kita. Bagi orang lain azan, kata syaitan. Kita kata macam ya juga ni. Aku nak tengok kalau aku tak bangun siapa azan. Padahal Allah dah muliakan dia. Tapi syaitan kata, biar orang lain azan. Kau cuti hari ni. Syaitan bagi cuti. Tentang Allah tak bagi kita cuti ibadat. Mereka kita tu beribadat. Tapi syaitan sentiasa bagi kita cuti. Cutilah. Asyik kuliah kan pandai pada ustaz pula. Cuti. Maka kita pun cuti. Itu cuti Ustaz. Sebulan saya tak pergi kuliah Ustaz. Sebab apa? Takutlah terlebih ilmu pada Ustaz, saya pula kena kuliah. Tapi ini bahasa-bahasa syaitan yang disedari oleh orang yang bertakwa. Tapi kita termasuk saya lah. Suara-suara ni seperti kita masih belum mampu bezakan. Akhirnya kita terus terpengaruh dengan suara ini. Nak sedekah RM10, RM5 lah. Semalam kan dah sedekah RM50. Terus jadi RM5. Kebetulan tengok dompet, tak ada pula RM5. Esok lah. Terus tak dapat. Suara syaitan. Kata nak sedekah, masjid ni bukan guna duit kita. Tak payahlah, duit ni pun dah banyak. Kata masa diguna tak guna itu hal dia. Hal kita bila kita letak saja, Allah dah terima. Pokok masjid tak nak buat apa-apa, itu hadiah lah, jawab lah lepas tu kan. Tapi kita jangan pernah berhenti tangan kita kerana mempertikaikan tentang bagaimana cara penggunaannya. Tak perlu. Kerana bila kita keluarkan saja, Allah dah terima sebelum orang lain terima. Maka saya tetap sedekah. Macam mana dia nak urus sedekah dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Kadang-kadang kita terlalu prejudis sangat. Dia orang guna, kita je kata macam tak guna. Sebab kita tengok bila air tu masih tak ada kunci tu, kita kata tak guna tu. Padahal kawan dah guna itu, ini. Semua lain diguna dah buat. Tapi kita kan macam tu. Kita judge. Bila masuk bilik air tak ada paip air. Ni duit beribu tak guna. Ni duit beribu. Selok ataupun kunci tandas pun tak ada. Terpaksa kita masuk tandas sambil tangan kita ke depan tolak. Dah jadi satu kerja pula kita. Pun begitu tuan-tuan sekalian, kalau kita sebut tadi orang-orang yang beriman, orang yang berada pada satu level yang Allah sebut, dia dapat bezakan suara syaitan dengan suara dia. Orang ini disebut dalam hadis, setiap orang ada bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Maka dia dapat beza, ini bisikan malaikat, ini bisikan syaitan, untuk dia sentiasa menyalahi bisikan syaitan dan bersetuju dengan bisikan malaikat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.